Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah kami, Dr. Suhana binti Saad. Pada hari ini, saya sebagai wakil kumpulan saya akan membentangkan mengenai hubungan antara budaya, politik dan pembangunan. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, Nurul Hanisa Huda binti Muhammad Sofian, Farah Syamimi binti Roslan dan Nurul Husna binti Ismail. Jadi, apakah perkaitan hubungan antara budaya, politik dan pembangunan? Saya akan menerangkan ini dengan menggunakan definisi yang telah diberikan oleh Taylor 1920 yang menyatakan bahawa konsep budaya yang diambil sebagai erti etnografi yang luas, keseluruhan kompleks yang merangkumi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat istiadat, undang-undang atau kemampuan dan kebiasaan lain yang dimiliki oleh seseorang manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut kepada definisi yang telah Taylor berikan ini, ia menunjukkan bahawa budaya merupakan satu cara hidup dan setiap elemen dalam kehidupan itu tidak dapat dipisahkan perkaitan antaranya. Jadi bagi tajuk ini, bagi perbincangan ini, kumpulan kami telah memilih isu tumpuan rasuah sebagai isu kami. Jadi apakah itu rasuah? Rasuah ini merupakan satu penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan ini terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Jadi menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah pada tahun 2019 telah mencatatkan seramai 1,135 orang yang menerima rasuah, menurun kepada 998 orang pada tahun 2020 dan 439 orang pada tahun 2021 setakat Mei 2021. Ini menunjukkan setiap tahun jumlah rekod rasuah itu sentiasa ada walaupun jumlahnya semakin berkurangan. Penurunan skor dari 53% kepada 51%, namun begitu, perkara ini jika dibiarkan, ia akan seolah-olah menjadi satu amalan yang dipraktikkan dalam Malaysia. Sedangkan ini merupakan satu amalan yang sangat negatif dan memberi impak kepada pembangunan negara. Bagi menyokong mengapa kami memilih isu jenayah rasuah sebagai tajuk perbincangan bagi tugasan ini, kami akan membentangkan 3 kes dari segi kalangan penjawat awam, sektor swasta dan juga pemimpin ataupun ahli politik. Jadi kes yang pertama ialah dari kalangan penjawat awam, iaitu menurut Sinar Harian, penjawat awam didakwa terima rasuah sebanyak RM26,800. Jadi tertuduh merupakan seorang penolong pegawai Hak Ehwal Islam di Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Jadi tertuduh telah menerima pertuduhan sebanyak 3 kali, iaitu pada pertuduhan pertama, beliau didakwa menerima suapan sebanyak RM12,800 pada tahun 2019, dan bagi pertuduhan kedua dan ketiga, beliau juga sekali lagi telah didakwa menerima suapan bernilai RM14,000 daripada pemilik syarikat pembekal yang sama. Tapi yang kedua dan ketiga ini ialah berkaitan dengan program yang lain. Jadi kesalahan ini berlaku pada 27 Oktober hingga 4 November 2019 di sebuah bank di Singaranggam. Jadi pada pendapat saya, jenayah rasuah ini dia tidak akan berakhir dengan sekali sahaja percubaan rasuah. Kerana apabila kita melakukan rasuah sekali, kita akan melakukan berkali-kali dan dia akan berkait dengan hal-hal yang lain juga.
Seterusnya ialah isu rasuah dalam kalangan sektor swasta. Jadi, menurut akhbar telah kami merujuk daripada Sinar Harian, rasuah babitkan kontraktor di Sabah membimbangkan SPRM. Jadi, kes ini ialah dalam tempoh 2018 hingga 2020. Seramai 47 kontraktor telah dituduh terlibat dalam isu kes rasuah dalam menawarkan kerja pembekalan, perkhidmatan dan penyelenggaraan. Namun begitu, hanya 23 orang sahaja yang mengaku bersalah bagi kesalahan ini dan mereka telah disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 471 kerana kesisaan kesalahan memberi rasuah untuk memperoleh kontrak dan mengemukakan tuntutan palsu serta menggunakan surat pemalsuan sebagai tulen. Dan kes yang terakhir ialah berkaitan dengan isu rasuah dalam kalangan pemimpin ataupun ahli politik. Jadi menurut keterangan akhbar yang telah kami dapat daripada berita harian, iaitu Kunan dipenjara 12 bulan, denda RM 2 juta. Dalam kes ini tertuduh merupakan seorang bekas Menteri Wilayah Persekutuan dan beliau telah dihukum penjara 12 bulan dan RM 2 juta sebagai denda oleh Mahkamah Tinggi pada 21 Disember 2020. Kejadian jenayah rasuah ini telah dilakukan pada ketika itu beliau merupakan seorang pejabat awam iaitu Menteri Wilayah Persekutuan. Terdapat beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan bagi menandangi jenayah rasuah ini. Yang pertama ialah memperuntukkan undang-undang yang lebih berat. Ia melibatkan pengesahan undang-undang dengan hanya bukan hukuman penjara dan denda saja, malah dengan melakukan hukuman sebatan bagi pesalah yang terlibat dengan kesalahan jenayah rasuah ini. Hal ini kerana kebanyakan individu yang terlibat dengan jenayah rasuah ini merupakan individu yang berprofil tinggi. Mereka mampu untuk membayar sejumlah denda yang telah dikenakan oleh mahkamah. Seterusnya, dengan mewujudkan Mahkamah Khas Rasuah, ia bertujuan untuk menyelesaikan pembicaraan kes-kes kesalahan rasuah sahaja supaya ia dapat diselesaikan dengan lebih pantas dan licin tanpa perlu menunggu senarai giliran yang panjang. Dan yang terakhir ialah Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019 hingga 2023. Pelan ini dibangunkan khusus oleh Pusat Governance Integrity dan Anti Rasuah Jabatan Perdana Menteri GIACC dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan lain. Ia dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun dan pelan ini meletakkan bahawa sasaran yang praktikal berdasarkan inisiatif yang akan diambil oleh setiap agensi kerajaan dan swasta dalam menandangi masalah rasuah, integriti serta tadbir urus dalam tempoh yang telah dinyatakan tersebut. Implikasi yang kita dapat daripada rasuah adalah kesan kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Rasuah perlu dibendung kerana jika semakin meningkat kes rasuah ini, secara tidak langsung akan membawa kepada penurunan pertumbuhan ekonomi KDNK negara Malaysia. Malah, sekiranya berlaku kecuaian terhadap sesuatu perkara, pemberi rasuah juga boleh menggantikan wang cukai yang sepatutnya dikutip dan manfaatnya hanya dinikmati oleh segelintir pemberi rasuah. Oleh itu, perkara ini akan menyebabkan sistem pemerintahan semakin lumpuh kerana wujudnya individu yang mengambil kesempatan terhadap hak orang lain. Jenayah rasuah ini akan meruntuhkan dan menghancurkan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana terdapat lagi individu dalam anggota masyarakat yang melakukan jenayah rasuah ini seakan-akan ia menjadi satu budaya yang dibiasakan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, kita hendaklah menghindari jenayah ini dan tidak melakukannya. Kita mestilah melakukan kerja dengan berintegriti dan telus. Selain itu, budaya rasuah juga akan menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara. Oleh itu, segala dasar dan penguatkuasaan akan menjadi lemah. Perkara ini kita dapat lihat berlaku di Filipina yang mencatatkan sejarah kejatuhan kerajaan Presiden Marcos dari tumpuk kepimpinan disebabkan oleh amalan rasuah yang tidak dibendung. Pada pandangan saya, rasuah perlu dibendung kerana ia adalah suatu kegiatan jenayah yang melanggar etika sesuatu bidang pekerjaan. Jadi, kita perlulah menjauhi diri daripada perbuatan tersebut. Sesungguhnya tanpa rasuah, segala urusan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Jadi, katakan tidak kepada rasuah.